Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang kedua di Surau Taman Melewar menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sudah menghampiri ke penghujung kitab. Kita akan masuk ke tajuk yang kedua terakhir, ya. Sebab ini tajuk yang ke-12. Kalau kita lihat yang terakhir itu yang ke-13, ya. Baik, tajuk yang kedua terakhir dalam kitab ini adalah tentang isu mengambil hukum terus, direct daripada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Apakah hukum berbuat demikian? Soalan, bolehkah mengambil hukum, ya, wajib, sunat, harus, makruh, haram, ya? Kita ambil terus dari Al-Quran dan Al-Hadis tanpa melihat kepada pendapat ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh mereka. Kita kedepikan kitab-kitab fiqh yang banyak tu. Kita terus buka Quran, kita kata oh ni wajib, oh ni haram. Atau kita buka kitab-kitab hadis, kita baca terjemahan hadis, lalu kita kata ni wajib, ni haram. Itu soalan dia. Boleh tak? Jawapan, perkara ini tidak boleh, tidak benar, malah sesat dan menyesatkan. Ya, ini jawapan yang dipetik daripada kitab Ahkam Al-Fuqaha. Hukum hakam berkaitan dengan fuqaha, ya, ahli fiqh. Jadi jawapan yang diletakkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhaddir hafizahullah taala dalam kitab ini, itu adalah jawapan mengambil kira praktikal, mengambil kira realiti. Adapun kalau kita nak menjawab secara teori, jawabnya boleh. Boleh ambil hukum direct daripada Quran Sunnah. Dengan syarat kita itu memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan perlu ada pada seorang yang dipanggil mujtahid. Orang yang mampu berijtihad tidak kurang daripada sekitar 15 cabang ilmu yang kita perlu master. Dari segi ilmu bahasa berapa pecahan, dari segi ilmu tafsir berapa pecahan, dari segi ilmu hadis berapa pecahan, dari segi ilmu usul fiqh berapa pecahan, ya, ilmu tentang ijma' dan khilaf lagi. Jadi secara teori, kalau kita itu misalnya kemampuan kita itu kalau tidak sama pun menghampiri kemampuan Imam Abu Hanifah, menghampiri kemampuan Imam Malik rahimahullah taala, menghampiri kemahiran Imam Syafi'i rahimahullah taala, menghampiri kemahiran Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jangan katakan imam-imam 4 mazhab ini yang mereka ini adalah mujtahid mutlak mustaqil. Ya, mereka adalah mujtahid yang boleh berijtihad dalam semua cabang-cabang ilmu agama dan mereka independen. Mereka tidak mengikut kepada kaedah orang lain. Mereka sendiri ada kaedah, berdasarkan kaedah yang mereka keluarkan tadi,
mereka mengeluarkan fatwa. Baik. Tadi saya terlambat kerana saya datang direct daripada Radio IKIM. Petang-petang Jumaat hujan ni faham sajalah kalau belah Jalan Kucing sana, betul ya. Jadi tajuk Usrah Durani tadi, saya dijemput sebagai salah seorang tetamu lah, nakib dia Ustaz Zuramli. Jadi tajuk dia adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu permata yang berharga. Metaforikal lah ya. Beliau manusia bukan permata, tetapi maknanya beliau ni seorang insan yang mempunyai nilai yang tinggi kerana seorang ulama yang sangat mahir dalam pelbagai cabang ilmu, dan beliau menjalankan tanggungjawab ilmu beliau. Bukan saja beliau alim, beliau juga seorang yang zuhud, yang mengeluarkan cinta dunia dari hati. Beliau itu menyuruh dengan yang ma'ruf dan yang mencegah daripada yang mungkar, tanpa mengira sama ada orang itu rakyat biasa ataupun khalifah ataupun pemerintah. Beliau sama sahaja. Yang benar beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Bahkan dalam sejarah beliau, beliau digeruni oleh khalifah sendiri. Khalifah gerun dengan ulama pada masa itu kerana keikhlasan yang mendalam yang ada di dalam hati para alim ulama pada masa itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bermazhab Syafi'i. Bayangkan. Ya, ini ulama hadis yang ada ratusan ribu hadis dalam dada. Kita pun ada ratusan ribu hadis tapi dalam kitab lah. Nak kena buka lah dulu. Ya. Jangan kata yang ratus ribu tu, ya, yang hadis 40 tu pun kita hafal yang mula, lupa yang hujung. Ingat yang hujung, yang mula pula lupa. Itu kita. Jadi sehebat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang ada hadis ratusan ribu, bukan hadisnya sahaja, tetapi perawinya pun ada. Kalau kita ambil hujung, kita shortcut. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, terus pada sahabat terus. Tapi daripada kita kepada guru, kepada guru, kepada guru, sampai pada Abu Hurairah tu kita tak ingat. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memang beliau ada senarai perawi dalam dada beliau, dan bahkan beliau tahu kalau perawi itu bagaimana status dia. Kalau perawi itu riwayat, apa jadi hadis itu sahih ke dhaif dan sebagainya, itu semua ada dalam dada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu pun beliau mengenal pasti hukum berdasarkan kaedah yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi agak-agak kita tu ada tak level macam kuku Imam Nawawi ke? Ya. Agak-agaknya Malaysia ni. Satu ulama'nya, muftinya pun ada kurang. Macam Imam Nawawi. Kurang sikit tu banyak mana? Saya sebut tadi kuku je. Mungkin bahagian cekamnya sajalah. Dahlah kuku je. Tu yang bahagian cekamnya orang nak buang tu ya. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Tapi kalau berhukum dengan yang zahir, tidak ada. Tidak ada dalam Malaysia ni orang yang ilmunya menghampiri ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kalau mereka berijtihad pun, mereka bukan ijtihad yang asli. Sebagaimana ulama' dulu, mereka memang memenuhi syarat ijtihad, tetapi mereka ijtihad juga kerana darurat, terpaksa. Ya, dah tak ada orang lain, mereka kaji ikut kaedah yang dah ada dalam mazhab. Mereka tengok apa yang berlaku, mereka tengok fatwa ulama-ulama dahulu macam mana yang terpakai ya dengan isu yang ada. Adalah kehebatan mereka, tapi memang jauh lagi daripada kehebatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apatah lagi kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma kita tinggal insaf tak insaf saja. Kita sedar ke tak sedar saja. Kalau kita tak sedar, dalam keadaan kita tak hafal hadis tu pun kita rasa boleh menyalah-nyalahkan. Imam Syafi'i tak betul cakap macam ni, Imam Nawawi tak betul cakap macam ni. Jadi tapi mereka sesama mereka pun khilaf, tak apalah, sama-sama mujtahid. Jadi kita nak campur tangan tak kena. Dalam bidang perubatan pun misalnya, doktor sama doktor pun kadang mereka berbeza pandangan. Contoh macam vaksin, ya. Vaksin yang dulu ada doktor sendiri pun kata vaksin ni meragukan, belum proven, ada risiko. Ada doktor kata tak ada masalah, ni dah test, ini dah selamat. Kita yang bukan doktor, kita dengar sajalah perbincangan mereka. Bukan kita nak boleh memandai-mandai pula. Ya, kita bukan mahir bidang itu. Jadi
kalau menjawab pada persoalan tadi, wallahu alam lah, ada yang mastur ya, yang Allah tutup tak nampak, tapi setakat kita nampak ni tak adalah yang seumpama itu. Tapi memang tidak dinafikanlah ulama setiap zaman itu ada kehebatan mereka sendiri ya. Misalnya terutamanya ulama-ulama daripada Mesir misalnya, saya pernah dengar mereka Syekh Dr. Ali Jum'ah ya, hafizallah taala, beliau menceritakan bagaimana mereka berbincang tentang bayi tabung uji. Bayi tabung uji itu boleh ke tak boleh ambil sperma, cantumkan dengan ovum. Jadi asalnya mereka kata tak boleh ya, ibu tumpang, sebab itu akan memasukkan sperma seseorang bukan ke dalam rahim isteri dia. Okay. Tapi macam mana pula kalau orang itu isteri dia lebih pada satu? Kan isteri ni ada problem nak mengandung, jadi dia ambil ovum daripada isteri yang ada problem nak mengandung tu, cantumkan dengan sperma dia, tapi diletak dalam rahim isteri yang satu lagi. So tak timbullah isu memasukkan sperma dalam rahim orang yang bukan isteri. Sekarang ni isteri dia juga, tapi isteri yang satu lagi. Jadi kalau begitu boleh. Sebab yang menghalang keharusan tadi dah tak ada. Yang menghalang keharusan tadi adalah masuknya air mani seorang lelaki dalam faras seseorang wanita yang bukan isteri dia. Tapi sekarang ni benda tu dah hilang. Jadi boleh. Timbul isu lain pula. Kalau dah dapat anak nanti, anaknya kepada yang melahirkan, yang ibu tumpang tu, ataupun anak yang punya ovum, yang punya telur tu. Jadi mereka kaji dalam ayat Al-Quran, rupanya Allah Ta'ala menggunakan istilah yalidna, yang beranak. Jadi, kalau macam tu, nasab kepada yang beranak. Maknanya yang beranak itulah dianggap sebagai ibu dia. Dari segi segala hukum lah, mahramnya, pewarisan dan sebagainya. Habis ibu yang punya ovum tak ada apa-apakah? Masih lagi kata dia mahram juga. Sebab ini kehebatan ni, mereka berijtihad. Benda tu tak ada zaman ulama-ulama dahulu ya. Isu ibu tumpang ni belum berlaku di zaman mereka. Jadi mereka tidak berijtihad. Kerana mereka kata, diterangkan, kalau dengan sedikit susu ya, selama 5 kali kenyang sudah menetapkan mahram, maknanya orang tu sudah jadi ibu susu. Jadi maknanya dah tak boleh kahwin. Bahkan adik-beradik pun akan jadi adik-beradik susuan, tak boleh kahwin. Itu hanya dengan 5 kali susuan. Padahal telurnya daripada orang lain, sperma daripada orang lain. Takkanlah yang memang telur tu memang daripada dia, tak sabit mahramiah. Jadi jadi ibu daripada sudut mahram dia. Ini saya pun terpegun, masya-Allah tabarakallah. Mana di zaman kita pun ulama-ulama pun bukan calang-calang ya. Hebat mereka itu mengkaji sebelum mereka mengeluarkan satu hukum. Kalau kita mungkin kita gopoh, tak ada zaman Nabi, haram. Macam tu je. Bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Mana ada zaman Nabi ibu tumpang macam ni, haram misalnya, kalau kita lah. Tapi ulama tidak, mereka kaji. Kalau benih tu nak dimasukkan dalam rahim wanita yang bukan isteri, haram. Tapi kalau dimasukkan dalam rahim wanita yang memang isteri dia, boleh. Kemudian disebah nasab pada siapa? Rujuk pada ayat Quran, kepada yang melahirkan. Habis yang mempunyai telur, sabit juga mahramiah dia, kerana kias aula. Kalau dengan 5 susuan pun orang itu sudah jadi mahram, takkan dengan sebiji telur yang membentuk keseluruhan diri orang itu tidak sabit mahram. Tapi maknanya ulama-ulama zaman kita pun masya-Allah tabarakallah, masih hebat keilmuan mereka, tapi itu pun masih jauh kalau dibandingkan dengan ulama-ulama silam ya, ulama-ulama mujtahid silam. Dalam kitab Tanwirul Qulub dinyatakan, wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnati. Ni banyaklah zaman kita ni yang jenis confident tak bertempat. Ingat lagi istilah dia apa? BBAK. Biar bodoh asal confident. Bodoh pun tak apa, tapi confident mesti lebih.
Dia kata, saya tak taklid mana-mana ulama. Saya ambil terus daripada Quran dan hadis. Sebab kita disuruh ikut Quran hadis kan? Kita bukan disuruh ikut ulama, ya ke? Banyak je dalil dalam Quran hadis yang dipahami bahawa itu menunjukkan kita perlu ikut ulama. Tapi mereka yang tak faham, sembang derai. Oh, sembang kencang. Tapi sembang kencang itu semua sembang bikin bimbang. Oh, dengar bimbang dia ni biar betul, ya. Bahasa Arab pun tak faham, ya. Quran pun pakai terjemahan je baru faham. Boleh pula dia nak ambil direct, tak perlu panduan ulama. Jadi barang siapa yang tidak bertaklid kepada salah seorang daripada ulama mujtahid, lalu dia mendakwa saya beramal dengan Quran dan sunnah, mendakwa bahawa dia faham hukum hakam direct daripada kedua-dua sumber tadi, fala yusallamu lahu, maka tidak diterima dakwaan tadi. Bal huwa mukhti'un dhallun mudillun, bahkan orang macam ni telah salah langkah, dia orang yang sesat lagi menyesatkan. Hati-hati. Alah, Quran hadis kan ada. Ya, Quran hadis ada bang. Ya, tu minyak petroleum tu pun ada dalam laut. Kau pandai ke gali? Memang barang tu ada, tapi kau tu pandai ke gali? Emas tu ada je dalam perut bumi. Kau tahu ke kat mana tempat emas tu? Kalau kau tahu pun kau ada ke kepakaran nak buat keluar emas bagi elok? Mutiara tu ada bersepah dalam laut tu. Tapi kau ke orangnya yang pakar untuk menyelam cari mutiara. Jadi bukan masalah Quran hadis. Masalah orang yang nak berinteraksi direct dengan Quran hadis tu ada atau tidak ada alat kepakaran supaya dia boleh dapat mengeluarkan daripada Quran dan hadis tu mutiara-mutiara. Kalau tidak, bukan penyelam mutiara. Tak maulah. Saya mau ambil mutiara direct daripada laut, kata dia. Boom, terjun. Seminggu tak timbul. Jenuh orang lain pula nak kena terjun cari mana ni. Orang lain terjun timbul bawa naik mutiara. Dia terjun tak timbul-timbul. Ya. Lalah naik dalam plastik hitam. Itulah yang berlaku. Lalah keluar fatwa orang ini sesat lagi menyesatkan. Ada pula kata baca hadis Sahih Bukhari tu macam baca novel, dia kata senang je. Sejak bila lah pula baca hadis macam baca novel? Al-Imam Ibn Wahab rahimahullah ta'ala pernah bercerita, kata dia, laula anqa dhaniyallahu billaythi wa malikin la dhalaltu. Ni ulama. Ibn Wahab ni rahimahullah ta'ala ulama. Tapi dia mengaku, dia kata kalaulah tidak kerana Allah selamatkan aku dengan dua orang. Allah selamatkan aku dengan Imam Malik dan Imam Laith bin Sa'ad rahmatullah alaihima, dua orang fuqaha ahli fiqh yang hebat pada zaman itu. Nescaya aku dah jadi sesat, kata dia. Jadi orang hairan. Macam mana sampai teruk macam tu? Ya, kamu orang mengaji kot, orang agama, bukannya orang jahil. Takkan sampai teruk macam tu? Dia kata aku memang belajar. Aku belajar ribuan hadis daripada puluhan atau ratusan guru-guru hadis. Tapi akhirnya aku jadi hairan. Kenapa hadis ni cakap macam ni? Hadis ni cakap macam lain. Jadi kalau berterusan macam tu, akhirnya boleh jadi sesat. Ya. Hadis mana yang satu yang betul? Hadis mestilah betul semua. Takkan hadis Nabi kita, kalau bercakap, ada yang betul, ada yang tak betul. Nabi SAW kalau bercakap, pasti betul semua. Tapi kalau sudah sampai peringkat ragu-ragu ni, mana satu yang betul ni? Akhirnya Imam Malik dan Imam Laith bin Sa'ad rahmatullah alaihimalah yang mengajar pada beliau, khuz haza, yang ni ambil yang pegang macam ni, wada' haza, yang ni tidak tahu di sini tempat dia, ini lain maksud dia. Oh, baru nampak tempat duduk maksud hadis itu. Itu level ulama. Dan kadang-kadang bahan mentah tu ada, nak ekstrak keluar tidak. Ya, ini bukan setakat level belajar hadis, kursus hadis seminggu, ataupun ada BA hadis, atau ada master dalam bidang hadis, atau ada PhD dalam bidang hadis, bukan. Ini memang level yang betul-betul muhaddis yang memang hafal ratus ribu hadis dalam dada. Itu pun belum tentu Allah bukakan kebolehan untuk ambil hukum direct daripada Quran dan hadis. Bila ditanya oleh seorang wanita, tuan-tuan guru semua, saya nak tanya apa hukum orang dalam keadaan haid, dia boleh tak mandi jenazah? Dia haid, tapi dia nak tolong mandi jenazah, boleh tidak? Ni ulama. Tapi ulama bidang hadis lah.
Jadi hadis memang tidak dinafikan. Masya Allah tabarakallah dalam dada mereka, dan mereka boleh nilai. Bukan nak kena Google dulu. Oh, ini hadis sahih. Sahih kata kita. Kita nak kena cek dalam aplikasi dulu. Mereka tidak. Mereka sudah dengar hadis, sudah tahu itu sahih tidak sahih. Tapi mana nak tahu hukum perempuan haid mandi jenazah? Tak jumpa. Lalu kata mereka, macam ni lah, puan tunggu satu orang datang, nanti puan tanya dia. Tak silap saya, yang datang tu adalah Al-Imam Abu Sur rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Masuk, sembahyang, bila selesai, nak keluar, makcik tadi tanya, Ustaz, ada tuan guru, ni saya nak tanya apa hukum orang haid mandi jenazah, boleh ke tidak? Jawab Al-Imam Abu Sur, boleh, tak ada masalah. Jadi orang awam dah dapat hukum, terima kasih. Dia cuma nak tahu hukum. Tapi yang tepi-tepi tu ulama. Dia tak puas hati dengan hukum saja. Dia nak tahu dalil. Jadi kamu kata boleh tu, dalilnya mana? Jadi kata Imam Abu Sur rahimahullah ta'ala, kan ada hadis, Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Aisyah, meminta Sayyidina Aisyah hulurkan sesuatu kepada baginda. Baginda dalam masjid. Sayyidina Aisyah dalam rumah. Rumah Nabi kan sebelah masjid. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW itu adalah rumah Sayyidina Aisyah. Jadi rumah sebelah masjid. Jadi logik saja Nabi duduk dalam masjid, minta Sayyidina Aisyah unjukkan sesuatu ke dalam masjid. Lalu Sayyidina Aisyah mengatakan, keberatan lah nak unjukkan tu, alasannya kerana saya dalam keadaan haid ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Aisyah rasa tak selesa, beliau dalam keadaan haid, tiba-tiba nak unjuk sesuatu ke dalam masjid. Jadi Nabi SAW menerangkan, tak ada masalah. Haid kamu bukan di tangan kamu. Kamu unjuk barang tu kan dengan tangan. So apa masalahnya haid? Di situlah Imam Abu Sur istimbat, ekstrak, keluarkan kefahaman bahawa oleh kerana haid bukan di tangan dan mandi jenazah kan dengan tangan. Jadi oleh kerana tangan dengan haid itu tak ada kena-mengena, maka haid dengan mandi jenazah juga tak ada masalah. Akhirnya bila dengar macam tu, barulah ulama-ulama hadis ni, oh dia kata itu riwayat daripada siapa. Itu memang bidang dia. Ni pula kita yang hadis 40 pun tak hafal. Oh, tiba-tiba nak direct Quran hadis. Ya, hadis itu pun tahu dengan sebab terjemahan. Kalau tak ada terjemahan, kita pun tak tahu nak baca. Ya, mujur dah dia cetak sekali dengan baris. Kalau tak ada baris, kita pun tak tahu nak atas bawah. Itu pun terus tak mau pakai ulama dah. Itu namanya tak sedar diri. Bahayalah, tak sedar diri ni bahaya. Ya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Moga Allah rahmatlah satu orang kalau dia itu sedar diri. Dia tahu kadar diri dia itu kat mana. Baik. Jadi orang macam ni salah. Dia salah sangka dan dia itu sesat lagi menyesatkan. Siyama fi hadzal zaman, lebih-lebih lagi pada zaman kita, alladhi amma fihi al-fusuku, yang banyak berlakunya kefasikan, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan, lagilah susah dia itu nak dapatkan kebenaran daripada Quran dan hadis. Wa qasurat fihi ad-da'wal batilatu, dan banyak dakwaan-dakwaan yang batil, ya, macam-macam lah mengaku, ya, mengaku kata apa, dia ilmu paling hebat sekali. Ya, ulama-ulama besar berujuk ceramah dia dulu, ya, apa ni, paling zuhud sekali. Ya, ustaz-ustaz lain pakai handphone touchscreen, kita pakai handphone biasa je. Tak jumpa dah orang macam kita ni zuhud macam kita. Masya-Allah. Biarlah orang lain puji, kok ya pun. Tak payahlah jadi macam lift pula, masuk lift petik sendiri, ya tak? Jadi akhirnya baca-baca Arab pun salah, ya. Tapi kononnya yaqazah dengan Nabi hari-hari, macam mana? Jadi banyak orang suka mendakwa benda yang bukan hak dia, dakwaan yang batil. Jadi li'annahu istazhara ala a'immatid din, kerana dia ni berlagak sombong dengan imam-imam dalam agama. Jadi ulama-ulama ni kononnya lekeh di sisi pandangan mata dia, wahwa dunahum fil ilmi, padahal dia banding dengan ulama ni ilmu jauh bagai langit dan bumi. Wal adalah, dari segi keadilan pun, ya, dia cakap asal buka mulut bohong. Ya, asal bohong buka mulut. Ya. Ulama tidak demikian. Ulama begitu dulu adil.
Dan level keadilan mereka itu memang sangat warak. Dia suka level syarak lagi. Syarak ni halal haram je. Ya. Haram tinggal, halal ambil. Mereka tidak begitu. Kalau ada syubhat pun mereka tinggalkan. Mana nak cari lagi? Dan ittilaq dan pandangan mereka itu luas. Mereka bukan hanya tengok pada satu sudut haram, haram, haram ataupun halal, 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 tidak. Mereka akan tengok pada sudut macam ni, kalau macam ni haram hukumnya. Tapi kalau begini keadaannya ni boleh dilakukan. Dia ada perincian oleh para alim ulama. Tanbih. Awas ya, ambil perhatian. Tidak boleh mengamalkan hadis atau perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in sebelum bertanya kepada ahli ilmu. Jadi ada orang dia kata, lah apa salahnya? Hadis kata. Bukan saya kata, hadis kata dia kata. Yalah, hadis bunyi macam tu. Tapi yang keluarkan kefahaman macam tu kamu. Belum tentu apa yang kamu kata tu yang hadis kata. Dia kena faham macam tu. Macam orang tak belajar law. Tak belajar law. Tapi dia belilah buku undang-undang. Jadi dia baca. Dia kata boleh. Bukan saya kata ni. Tengok ni, section sekian, akta sekian kata. Siapa yang ajar kamu faham macam tu? Itu bahaya. Kalau dia mengaji, lecturer dah ajar. Ini section ni ditafsirkan oleh mahkamah tinggi dalam kes sekian maksudnya begini. Kemudian bila dibawa ke mahkamah rayuan setuju dengan tafsiran oleh hakim. Bawa ke mahkamah persekutuan reverse kata mahkamah persekutuan bukan itu maksud. Panjanglah cerita dia. Bukan beli akta baca sendiri merasakan itulah undang-undangnya. Tu dah belajar undang-undang 4 tahun kena chambering lagi 9 bulan. Kenapa tak terus jadi peguam je? Nak kena latih dulu. Yang jadi dulu latih dia tu peguam yang sudah berpengalaman tidak kurang dari 7 tahun. Tu yang belajar medik sampai 5-6 tahun. Balik kena buat apa? Bagi housemanship lagi. Loh, dah pandai dah. Kena dipantau oleh specialist dulu. Sebab teori dengan praktikal kadang tak sama. Ataupun ada persamaan tapi ada benda-benda yang jadi lain. Itu dalam cabang-cabang ilmu dunia. Ini cabang ilmu agama lebih hati-hati lagi. Kalau ilmu dunia, orang tu tak pandai undang-undang, dia bela, akhirnya anak guam dia tak asal-asal masuk penjara. Yang ni dia bukan doktor pun tapi buat macam pandai, bedah orang meninggal, hamba Allah tu. Habislah cerita. Tapi kalau agama dia buat silap tafsir, keluar benda yang bukan-bukan fatwa, akhirnya orang jadi sesat, natijahnya boleh jadi kesengsaraan berpanjangan dalam neraka. Wal iyazubillah. Jadi tak boleh. Kalaulah satu orang tu dia ada kitab-kitab yang dikarang, ada hadis Nabi SAW, ada sahabat Nabi khilaf, tabi'in kata macam ni, tabi'in kata macam ni, maka tak boleh dia direct terus beramal dengan apa yang dia pilih. Dia kata aku pilih yang ni. Hinggalah dia bertanya kepada ahli ilmu apa yang patut dia amalkan. Barulah amalan dia itu berada dalam kedudukan yang sahih. Sama juga, farmasi itu kan macam-macam ubat ada. Kita yang tak tahu benda ni, boleh masuk-masuk je beli obat ni, cubalah makan kau baik. Kan tak boleh. Kan kita ke farmasi tu biasanya dengan nasihat daripada doktor, doktor kata tuan pergi farmasi beli obat macam ni. Ada pula arahan dia. Makan ni sebiji sebelum makan, ni sebiji lepas makan, macam tu pula. Kalau ikut kita, kalau sebiji lambat baik, 5 biji cepat baik. Terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Overdose. Jadi ini yang kadang tidak difahami. Dalam urusan dunia orang faham. Dia kereta rosak pandai dia hantar mekanik. Tak mahu dia baiki sendiri sebab bukan bidang dia. Tapi kalau bab agama rasa macam semua orang boleh. Free for all. Siapa-siapa boleh bercakap tentang agama. Maka tidak demikian. Kerana apa yang dia kata ini hadis kata, sebenarnya adalah kefahaman dia terhadap hadis yang sebenarnya boleh jadi bukan itu maksud sebenar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi 2 minit akan ada nanti dialog panjang antara Syekh Dr. Abdullah Al-Arfash dengan seorang ulama dari Arab Saudi. Syekh Dr. Abdullah bin Husin Al-Arfash ini adalah seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah,
Tapi beliau tinggal di Arab Saudi. Beliau bermazhab Syafi'i, tinggal di Aqsa di Arab Saudi. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita kata, oh, ustaz ni tolak fahaman Wahabi. Habis Saudi macam mana? Saudi tu negeri. Jangan sangka di Saudi itu semua Wahabi. Ramai je ahli sunnah wal jamaah di sana. Ramai je ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di sana. Tak mustahil imam-imam masjid juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang-kadang dia pukul rata, oh, asal Saudi Wahabi. Tidak. Dia hanya di sana agak dominan. Fahaman Wahabi itu dominan kerana ada sejarah dia. Masa penubuhan gerakan Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab tu ada sejarah dia. Tapi kalau sampai nak kata semua orang di Arab Saudi itu adalah berfahaman Wahabi, tak betul. Masih ramai yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan lihat dialog antara dua orang ulama Arab Saudi, seorang bermanhaj ahli sunnati wal jamaah dan seorang lagi bermanhaj Wahabiyah. Dialog yang ada kaitan dengan isu tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.